of you yang saya dah lama tak jumpa since mula kelas and maybe since start kelas subscription semua tu kan. Hopefully semua orang sihat-sihat sejahtera, alhamdulillah. Macam mana cuti sekolah dah bermula? So far korang buat apa Cuti dah bermula since malam, produktif tak? Ke macam rindu PDPR sekolah macam tu? Saya agak rindulah dengan student-student sekolah saya. Buat homework, tidur. Tak apa, it's okay. You deserve a break sebenarnya kalau cuti sekolah, sebab tu kita buat kelas kita bukannya pagi sampai malam, betul tak? Kita punya kelas ilmu free kita macam kadang-kadang sahaja. So awak selang-seli berehat, buat kerja sekolah, join ilmu free, berehat, main semula, it's okay. You can take a break. You deserve that. Ini untuk siapa yang betul-betul belajarlah waktu sekolah. Ni waktu sekolah pun PDPR tak join semua kan. Okay. Untuk siapa yang mungkin kali pertama awkward lah muka sendiri kat skrin, sorok sikit. Okay, untuk siapa yang tak mengenali saya, mungkin kali pertama jumpa saya, nama saya Sir Midi, boleh panggil Sir Midi. Saya dah mengajar dekat MC Plus since 2000 something. Saya juga merupakan guru sekolah, saya mengajar dekat area Shah Alam, Bukit Jelutong. And untuk hari ini saya memilih topik revision daripada form 2 daripada bab 3, bab kesukaan ramai, iaitu tentang makanan. Okay guys, first of all, untuk siapa yang kali pertama join, untuk nota-nota kita semua kita beri secara percuma. Awak boleh download daripada apps, jadi boleh download siap-siap dan print siap-siap, kita boleh buat together. Okay, alright guys, are you guys ready to start our online session untuk ilmu free form 3? You guys ready? Kalau ready, say yes dekat chat. Tulislah yes dengan bersemangat sikit. Huruf besar semua. Tanda seru mana? S satu je, letaklah S banyak-banyak. Nampak excited sikit? Macam tu. Okay, alright. Jom kita mula. Ini dia punya ni, saya print, saya ingat. Kejap saya nak buka macam ni. Okay, untuk hari ini Untuk hari ini saya nak cover mula-mula tentang kita punya kelas makanan dahulu. Topik yang mudah saya rasa bagi semua orang. Kejap saya nak padam jawapan jap. Ini untuk revision sahaja. So kita macam chillax macam tu lah. Kita macam sambil bercuti, sambil kita buat revision. Okay. Alright, first of all, kelas makanan. Saya nak tanya awak, ada berapa kelas makanan? How many food classes are there? Ada orang jawab 5, ada orang jawab 6, ada orang jawab 4, 7. Semua jawapan saya dapat. Jawapan yang paling sebenar ialah ada 7 kelas makanan. There are 7 food classes. Macam mana cara paling mudah nak ingat? Kita tengok ni. Tengok muka surat pertama yang saya dah bagi dekat awak gambar nasi lemak ni. Okey. Dekat dalam sepinggan nasi lemak dan dihidangkan bersama secawan air, kita boleh dapat ke-7 kelas makanan tersebut. Alright, jom kita tengok kelas makanan yang paling utama bagi saya. Kelas makanan dia boleh bagi kepada 2 kumpulan tau. Kumpulan pertama yang kita kata makronutrien. Apa maksud makro? Makro maknanya kita kena makan dengan kuantiti yang lebih banyak. Badan kita perlukan dengan kuantiti yang lebih banyak berbanding dengan lagi satu kumpulan ni. Bukan makruh. Makruh tu perbuatan-perbuatan yang apabila kita tinggalkan kita dapat pahala. Itu makruh nutrien. Astagfirullah. Anak-anak, bukan makruh. Ni makro. Makronutrien. Makro maknanya banyak kita perlukan dengan kuantiti yang besar. Makro tu contoh apa? Mengorek hidung ketika berpuasa. Tu makruh ke hukumnya ke? Makruh ke I think itu haram tak ingat, minta maaf. Saya bukan orang yang layak untuk bercakap tentang hukum lah. Siapalah kita untuk menghukum manusia lain, betul tak? Okay, anyway, jom kita mulakan yang pertama. Yang pertama yang selalu dekat pinggan kita letak paling banyak, yang warna putih ni, nasi. Nasi, roti, spaghetti, pasta, mie, roti canai, those kind of food. Itu ialah kumpulan apa guys? Yes, karbohidrat. Very good. So pertama kita ada karbohidrat. Okay, so kita tengok ejaan in English, carbohydrates. Okay, carbohydrates. Okay, jom kita tengok anak panah ni, kita tengok apa dia punya fungsi-fungsi dia.
Yang pertama, karbohidrat ialah sumber yang membekalkan kita tenaga. Saya nak tanya awak, tenaga untuk apa badan kita perlukan? Why do we need energy? Anyone can tell me? Yes, untuk melaksanakan aktiviti, to do activities. Aktiviti seperti Allahu, ada orang jawab beribadah. Betul lah. Nak beribadah, kita kena angkat tangan, bertakbir, astagfirullah, bertakbir, merokok, bersujud. Bila kita bergerak, contoh saya nak membengkokkan tangan saya perlu kontrak, saya perlu kecutkan saya punya bicep, saya perlu kendurkan, relax saya punya tricep. Sebarang perbuatan yang kita buat ni memerlukan tenaga. Okey, tak kisah sekecil-kecil perbuatan, even kelip mata perlukan tenaga, gerakkan jari perlukan tenaga. In fact, awak sedang belajar ni, otak awak tengah duk produce a lot of impulse. Awak melihat, awak mendengar, awak menulis pun perlukan tenaga. Tapi my point is, tenaga ni datang daripada proses apa? Where does the energy come from? Bernafas untuk ambil oksigen, dia tak perlukan, dia tak produce tenaga. Yes, daripada proses respirasi sel. Very good. Cellular respiration. I think many of you sedang dalam topik kedua form 3 kan? Awak tengah belajar tentang respirasi sel kan? Can anyone tell me respirasi sel apa formula yang saya pernah ajar? Yes. You remember gotak. Remember gotak? Dia berkait rapat dengan karbohidrat. What is G guys? G ialah, apakah G? Glukosa. Very good. G ialah glukosa. Tambah O. O yang kita sedut tu, oksigen. Very good. Untuk menghasilkan T apa dia guys? T ialah tenaga. Good job. Dan A dekat sini ialah air. Dia punya side product dia. Dan K yang kita hembus keluar, bukan kanji. Kau ingat kita ni pokok. Kau ingat kita ni menjalankan fotosintesis, menghasilkan kanji. Kita tak boleh hasilkan kanji. Kita hanya boleh cernakan kanji. We can't produce starch, but we can digest starch. Kejap lagi kita masuk tentang kanji. Jadi ini yang kita hembus keluar, karbon dioksida. Okay, karbon dioksida. Jadi dekat sini, kita nak hasilkan tenaga. Can you tell me yang mana satu ialah karbohidrat dekat sini? Which one is carbohydrate here? Mana satu karbohidrat? Yes, glukosa dekat sini ialah karbohidrat. Mana datangnya glukosa? Daripada nasi yang kita makan, dalam nasi ada karbohidrat apa? What is the carbohydrate that is stored in the nasi? Anyone? Kita makan nasi, dia bukan ada glukos terus tidak ya. Dalam nasi dia ada kanji, starch. Nampak tak? Dekat sini makanan simpanan kanji in English ialah starch. Jadi badan kita akan telan kanji dahulu. Bila dia lalu dekat usus kita, barulah kita cernakan kanji menjadi glukosa. We digest the starch to become glukos. Okey, jadi dekat sinilah kaitannya kenapa kita kata karbohidrat menghasilkan tenaga. Nampak? Awak kena relate dengan benda topik form 3 yang awak belajar. Okey, alright, now saya nak tanya awak, kalau zaman dahulu before PKP, awak pergi ke sekolah very aktif merentas desa, sukan tara, sukan tahunan, berkawat tengah panas dan sebagainya kan. So bila awak aktif, awak menggunakan a lot of energy, betul tak? Tapi tiba-tiba PKP semua orang duduk rumah. Duduk rumah buka kelas online pun dia duduk, dia tengok macam tu, betul tak? So penggunaan tenaga awak bertambah ke berkurang masa tu? Of course you will lose pula. You akan guna kurang tenaga. Yes. Jadi saya nak tanya awak, bila tenaga yang kita perlukan berkurang, maknanya glukosa yang kita perlukan pun akan berkurang. Jadi tapi awak sumbat sama banyak. Sebelum PKP dengan waktu PKP sama banyak je kan makan. In fact, many of us lagi banyak makan, betul tak? Dah keluar dengan dalgona coffee lah, apa wrap yang lipat 4 itulah apa bagai kan. So we eat a lot more. Kita makan sebenarnya lagi banyak. Jadi saya nak tanya awak,
Kalau kita dah tak perlukan banyak glukosa sebab kita banyak berehat, mana pergi glukosa ni? Tapi kami beribadah lebih banyak. Allah yang satu. Tapi saya tak rasa awak beribadah sampai, tak adalah sampai berpeluh-peluh macam bersukan beribadah, betul tak? Glukosa bila dia ada, glukosa ni bila badan kita dah terima, benda pertama yang dia buat ialah dia akan gunakan untuk respirasi. That's what our body do. Dia akan buat untuk respirasi dulu. Bila ada glukosa ekstra, kita akan simpan. We will store the carbohydrate. Kalau tengok dekat sini saya dah tulis glycogen dalam haiwan. Maknanya kita akan tukarkan glukosa tersebut menjadi glycogen. Ejaan dalam English ialah glycogen. Itu ejaan dalam English. Jadi glycogen ni ialah karbohidrat simpanan dekat dalam badan kita. Saya nak tanya awak, dalam badan kita bukan semua tempat kita simpan glycogen. Kita hanya simpan dia dekat 2 tempat saja. Awak kena tahu dalam silibus kita. Where is the 2 places kita simpan glycogen? Kat mana kita simpan? Bukan dekat perut tu benda lain. Yes, kita simpan dekat dalam, astagfirullah, dia kata kubur dan dubur. Apa ni? Orang bukan bercakap tentang beristinja. Ya Allah, simpan dekat mana? Ya, sel hati. Kita simpan dekat sel hati. Korang ni sangat tiba kadang-kadang ketibaan dia tu macam very tiba. Okey, selain sel hati kita simpan dekat mana lagi satu? Can anyone tell me? Lagi satu kita simpan dekat sel otot. Yes, kita simpan dekat dalam sel otot. Nampak tak kat sini? Cantik gila kita kata how God created our body. Bila ada glukosa ekstra, kita simpan dia dalam bentuk glycogen. Lepas tu contoh, katakanlah lepas ni balik sekolah kan. Bila balik sekolah, contoh awak dah mula kena bersukan dan sebagainya. Time tu kita punya body akan mula menggunakan glycogen ini. Dia akan tukar balik glycogen ni menjadi glukosa. Barulah dia boleh produce energi semula. Okey. Dan saya nak tanya awak, ini kita punya sel hati dengan sel otot, dia bukannya macam unlimited storage macam kita punya phone. Phone kita ada berapa gigabyte kan? 256 gigabyte contohnya. Sama juga macam sel hati dengan sel otot. Pun ada dia punya limit storage dia. Jadi saya nak tanya awak, kalau kata awak pak makan banyak juga glukosa tu, apa lagi yang badan kita akan buat dengan glukosa tu? Semua orang ambil tangan kanan semua. Angkat tangan kanan everyone, angkat tangan kanan. Picit pinggang masing-masing. Picit sikit. Saya macam susah nak capai sebab macam tak ada sangat macam tu. So, benda ketiga ialah apa kau ajak betul lah. Saya nak bagi tahu awak, glukosa ekstra tu kita akan tukar menjadi lemak, fat. Okay? Jadi that's why bila orang makan banyak, selalu kita kata, oh lemak ni jahat, dalam makanan banyak lemak semua. Yes, lemak berlebihan bahaya, tetapi dekat sini sebenarnya, if you understand about food, lemak yang kita makan sebenarnya jarang terlebih. Bukan jarang terlebih, jarang terlalu banyak. Dalam satu hidangan, maybe kita makan dalam 15 gram lemak macam tu saja. Tapi karbohidrat, nasi, minuman manis, dessert, kuih-kuih manis, itu selalunya kita kata the culprit, penjahat dalam makanan kita. Kita tak perasan yang kita makan karbohidrat tu terlebih. Jadi berat badan kita bertambah normally is because of terlebih karbohidrat, dia jadi glukosa dan disimpan dengan bentuk lemak. Macam ada pengalaman je, well on and off, tapi I'm happy with my body. We should be happy with our body asalkan kita sihat walafiat, tak apalah kan rupa macam mana pun kan. But tapi kita kena sentiasa mengimprove diri kita, betul tak? Kita kena kekalkan kesihatan, amalkan gaya hidup sihat, bla 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 bla, semua itulah. Okay guys, selesai. So that is the story about kanji, about glycogen dan about glukosa. Boleh saya bagi contoh dekat karbohidrat yang terakhir, selulosa.
Selulosa ni saya nak letakkan star dekat sini sebab dia ialah sejenis karbohidrat, tapi yang specialnya selulose ni kita tak boleh cernakan. Kanji kita boleh cernakan, tapi selulosa kita tak boleh digest. Jadi disebabkan dia tak boleh digest, dia masuk dekat kategori kelas makanan yang lain. Siapa boleh teka? Selulosa is considered as what? Mengimprove. Betul lah tu, mengimprove. Yes, selulosa dia masuk kategori pelawas ataupun fiber. Kejap lagi kita go through tentang fiber. Okay? Alright guys, selesai revision untuk karbohidrat. So this is dia punya kegunaan dia. Hopefully awak boleh faham. Bila faham, awak boleh relate dengan the latest topic yang awak baru belajar masa form 3 bab 2, and we can understand our body more sebenarnya. Kenapa boleh bertambah berat badan dan sebagainya. Okey, kalau selesai karbohidrat, saya nak bergerak ke kelas makanan kedua yang bagi saya sangat penting dekat sini. Jom kita tengok dekat sini yang kedua. Ni telur putih ni. Saya tak letak telur kuning sebab telur kuning dia kelas makanan lain. Telur putih. Telur putih apa dia? Yes, this is our protein. Okay. Ejaan Melayu dengan English sama protein. Jom kita tengok. By the way, awak boleh tambah ni. Ikan bilih ni walaupun dia kecil-kecil, tapi ikan bilih ni pun sebenarnya adalah sumber protein juga sebenarnya. Ikan kan? Ikan. Alright, besides ikan telur putih, can you name me? Tulis dekat chat. Apakah sumber protein yang normally kita dapat? Yes, ayam, susu. Ayam bukan ayam Astagfirullah. Form 3 awak ni. Fokus lagi. Okay, keju ke kacang, very good. Cheese. Okay, cukuplah. So awak tahulah apa contoh-contoh apa ni protein. Okay, jom kita tengok dekat sini. Look at the arrow and look at the dia punya fungsi dia. Yang pertama, pertumbuhan. Apa maksud pertumbuhan? Maknanya bila kita bertambah panjang dan juga bertambah lebar. Okey, apa maksud? Bukan maksud saya lebar perut ke tepi, tidak. Contoh, macam lelaki kan, bila awak dah mula akil baligh, you reach the puberty, awak akan mula stimulate development of the muscle, betul tak? Jadi dulu lengan sebesar lidi, sekarang at least dia besar sikit lah. So itu pertumbuhan. Kenapa otot boleh bertumbuh? Because of the protein. Kenapa kita boleh meninggi? Because of kita boleh tambah all the tulang's and whatever semua tu. Okay? So that is why protein is very important, especially your age. Umur awak, because you are growing. So make sure your protein intake sufficient. Okay? Alright, yang kedua, membaiki tisu rosak. Contoh, bila kita terbelah jari, luka dan sebagainya, perasan tak? Dalam masa beberapa hari kita punya luka tu akan pulih sendiri kan? So macam mana dia boleh pulih sendiri? Because of kita ada mekanisme untuk baiki kita punya tisu yang rosak. In fact, macam contoh kita punya kulit ni, sel-sel kulit kita dia akan renew balik. Dia akan membaharui setiap 24 jam. Sel-sel kulit yang lama dia akan tertanggal. So kalaulah saya ambil awak punya cadar, saya letak dekat bawah mikroskop, kita boleh tengok like millions of your dead cells. Kita boleh jumpa berjuta-juta sel kulit awak yang telah mati macam tu. Okay? Jadi kita nak menggantikan sel-sel yang mati, kita punya sel darah merah contohnya. Sel darah merah kita boleh hidup selama lebih kurang 2 minggu hingga 4 bulan saja. Lepas tu kita akan musnahkan dia, kita akan produce sel darah merah yang baru. Okay? Alright, so itulah menggantikan sel-sel yang mati. Last kali, mensintesis. Sintesis, perkataan sintesis maksudnya menghasilkan. Okay, sintesis ini maksud dia hasilkan. Okay, antibody. Dekat mana awak dengar perkataan antibody? Can anyone tell me dekat chat apakah fungsi antibody? Anyone? Yes, antibody dia adalah untuk membunuh patogen. Dia terlibat dengan kita punya keimunan untuk bunuh patogen. Very good. Patogen can be bacteria, boleh jadi virus, boleh jadi kulat. Okay, next. So maknanya dekat sini, kalau badan kita nak melawan penyakit, kalau badan kita nak melawan patogen, of course we need protein to develop the antibody. Hormones. Okay, contoh hormon kat sini, can you, saya tahu awak belum belajar lagi hormones, but can you tell me example of hormones?
Contoh hormon? Yes, estrogen, very good. Testosterone, very good. Progesterone, very good. Okay, itu ialah contoh hormon di mana awak sekarang umur 15 tahun, there will be a lot of changes in your hormone. Some of you baru reach puberty, bila awak dah akil balik akan berlaku perubahan hormon untuk lelaki. Dia akan mula tumbuh misai, bulu-bulu dekat muka, tumbuh otot dan sebagainya, suara dia jadi makin garau. Semua tu disebabkan oleh hormon testosteron. Dia bagi dia lebih menjadi lelaki lah. Perempuan pula hormon estrogen contohnya. So dia akan bagi sifat-sifat keperempuanan, suara lebih lunak dan sebagainya. So that is also hormon lah. Alright, last kali enzim. Awak dah belajar enzim. Nak cernakan makanan perlukan enzim. Basically all the process in our body akan berlaku kalau ada enzymes. Jadi nak buat benda ni semua kita perlukan protein. Sajat tu macam mana? Astagfirullah. Sajat tu dia cerita lain. Saya tak nak komen lah dekat sini. Kita biarkan pihak berkuasa yang selesaikan. Kan pihak berkuasa telah dikeras 122 orang untuk mencari dan menangkap Sajat. So I don't know. Okay, alright guys, kita kena laju sedikit sebab kita ada dua bahagian hari ni. Saya nak cover tentang food test juga. Okay, selesai karbohidrat, selesai untuk protein, boleh kita gerak ke kelas makanan yang ketiga. Can we move to the third part guys? Boleh Okay, kelas makanan ketiga yang makronutrien juga, ni yang warna kuning ni. Ini ialah lemak. Okay, so this is our lemak. Or in English kita kata fat. Okey, jom kita tengok fungsi-fungsi lemak. Macam saya cakap tadi, glukosa yang berlebihan, kita akan convert dia. Kita akan tukarkan dia macam ni, just now we talk about that. Kita tukarkan glukosa berlebihan menjadi lemak. Okey, so kita simpan benda tu sebab apa? Nanti, waktu bulan puasa, badan kita bijak tau. Badan kita dah tahu dah. Nanti dalam masa setahun akan ada 1 bulan yang mana badan ni tidak akan terima makanan selama 8 jam. Okeylah, kita develop mekanisme untuk simpan lemak tersebut. Sebab itu kalau korang perasan, waktu bulan puasa, some of us tambah berat badan kan sebab enjoy makanan bazar Ramadan semua tu. Tapi most of us sebenarnya dia akan hilang sedikit berat badan tu kan sebab badan kita akan mula bakar semula lemak-lemak yang terkumpul tu. Jadi waktu kita banyak makanan, dia akan simpan lemak. Waktu kira kurang makanan, dia akan tukar lemak tu menjadi tenaga. Okey? Tahun ni dah boleh pergi bazar. Seronoknya kan. Tahun lepas ya Allah terperangkap dekat rumah waktu PKP. Tak sabar nak cari tepung peliter, apa lagi? Martabak. Tahu martabak? Tepung peliter, martabak, apa lagi tah? Kedupat, lemang. Okey. Oh, budak asrama. Sorry budak asrama. Saya dulu asrama juga. Waktu bulan puasa kan korang kena balik, boleh balik setiap minggu kan. Boleh je pergi cari kedupat martabak dengan tepung peliter. Okey, dah. Yang kedua. Okey, lemak ni bukannya sentiasa jahat macam kita tahu lemak ni dia mengelilingi organ-organ kita. Macam kita punya ginjal, kita punya hati, dia protect. Maknanya tak adalah kita lari-lari turun tangga, tersadung kaki, jatuh, terhempap ginjal, pecah, dah habis. Okay? So at least we have the fat, a layer of fat untuk melindungi kita punya organ daripada kecederaan kalau berlaku terhempap. Ya. Badan kita kalau terhempap sekarang, we have that protection. Dia ada satu lapisan lemak untuk protect kita punya organ. So that is the importance of the fat sebenarnya. Okay? Alright, moving on. Penebat haba. Okay, lemak untuk penebat haba ni macam untuk kita kata apa? Untuk orang Asia, dia kurang sikit lah sebab kita kan panas kan. Buat apalah kita nak simpan haba tu. Sebenarnya kalau boleh kita nak buang lagi haba tu. Tapi untuk mamalia yang duduk dekat tempat-tempat yang sejuk, contohnya, boleh tak beritahu dekat saya contoh mamalia yang duduk dekat tempat yang kawasan sejuk? Warloof.
Bukan, nak tunjuk gemuk-gemuk sikit. Selain burung kutub. Walrus contoh. Yang ni boleh sedap tengok lemak dia. Tu. Alah, korang pun macam ni juga bila duduk perut berlipat-lipat juga kan. Tak payah nak cakap dekat binatang ni lah. Ini contoh sebab dia duduk sebab dia duduk dekat kawasan sejuk. Jadi dia orang perlukan lemak yang tebal supaya dia boleh simpan haba dekat dalam badan dia. Saya pun sama. Cakap kat kita pula, dia tu cuba tengok perut masing-masing tengah duduk tu macam mana. Berlipat-lipat macam tu. Tapi sedap kan, bayangkan kalau kita tepuk lah ni, dia akan bergegar macam tu kan. Body shaming. Ya Allah, saya terbody shame walrus. Minta maaf. Nanti viral pula. Sir Hamidi is cancel sebab dia body shaming walrus. Okay, anyway, sambungan itu penebat haba. Dan lagi satu macam awak belajar vitamin. Vitamin kan dia ada dua kumpulan kan. Satu kumpulan yang boleh larut dekat dalam air. Can you tell me vitamin yang larut dekat dalam air, guys? Dua sahaja, iaitu vitamin B dan juga C. Very good. Lagi satu grup kita ada vitamin yang larut di dalam lemak, iaitu vitamin A, D, E, K. Jadi benda ni lah, lemak lah yang tolong membawa vitamin ni pergi ke seluruh badan kita. Okay. Now, inilah 3 kumpulan nutrien yang paling penting untuk kita, dan 3 kumpulan inilah yang kita perlukan dengan kuantiti yang lebih berbanding lagi satu kumpulan ni. Lagi satu kumpulan ni kita perlukan diorang sikit-sikit je dah mencukupi, insya-Allah. Jom kita tengok yang pertama dekat sini. Benda ni daripada sayur-sayur seperti timun, bayam dan sebagainya, kita boleh dapat ketiga-tiga kelas makanan ini. Alright, yang pertama, mengekalkan kesihatan. Saya dah tulis dah jawapan dekat sini, vitamin. So yang pertama obviously ialah vitamin lah. Okey, jadi vitamin dekat sini mengekalkan kesihatan. Awak dah belajar kan apa ni malnutrisi, bila badan kita tak cukup vitamin. Okey, I show you the picture. You bagi tahu dekat saya apa kekurangan benda apa okey ni. Ini penyakit apa, cuba teka. Anyone? Yes, ini penyakit scurvy. Okey, penyakit nama dia scurvy. Boleh tak bagi tahu dekat saya scurvy disebabkan oleh kekurangan apa? Yes, kalau tengok dekat sini scurvy, so vitamin C scurvy. This is how I remember lah. Scurvy, vitamin C scurvy. Okay, so dia disebabkan oleh kekurangan vitamin C, menyebabkan dia punya gusi dia, bleeding gum, gusi dia mudah berdarah. Okay, penyakit beriberi pula ni, ini salah satu contoh penyakit beriberi. Bila kita tekan dia punya kaki dia, disebabkan pengumpulan cecair dekat sini, dia tenggelam macam tu. Beriberi, tak ada sempang. Beriberi sebab kekurangan vitamin apa? Nampak huruf pun B, so disebabkan oleh vitamin B. Okay, so ini adalah contoh-contoh penyakit yang awak kena ingatlah. Siapa yang bila tekan kaki dia tenggelam macam ni? Ada jangan main-main beriberi ya. Beriberi dia boleh affect kita punya sistem saraf tau sebenarnya. Dia boleh jadi sawan, dia boleh jadi kurang waras, dia memang boleh membawa kepada kehilangan daya berfikir tu. Okay? Alright. So moving on, jom kita sambung tentang vitamin tadi mana? Okay, so mengekalkan kesihatan. Vitamin dia membekalkan tenaga tak? Tidak. Sebab kita perlukan dalam kuantiti yang sangat sedikit, so dia sebenarnya tidak membekalkan tenaga. Alright, and awak kena tahu dua kumpulan lah. Vitamin larut dalam air, tadi awak dah bagi tahu saya what is the vitamins that dissolve in water. Yes, vitamin B dan juga C. Apa vitamin yang larut dekat dalam lemak? Just now you told me tadi. A, D, E, K. Alright, selesai untuk vitamin. Secara ringkasnya boleh kita gerak ke kelas makanan yang seterusnya. Boleh? Alright, kelas makanan seterusnya. Benda ni dia secara umumnya diperlukan dalam kuantiti yang kecil, mengekalkan kesihatan kita. Ini ialah kita punya mineral. Okay, mineral. Boleh tak awak bagi tahu dekat saya tunjuk gambar untuk awak refresh balik.
apakah mineral yang terkurang? Contoh yang ni. Yang ni dia bukan duk buat dance TikTok ke apa, jangan duk main-main. Ini dia tengah sakit ni. Dia kata dia buat macam tu. Ini apa? What is this? Ini ialah penyakit ricket. Okay, nama dia ialah penyakit ricket. Can you tell me, kalau ricket, dia berkaitan dengan development of tulang. Jadi kalau tulang, apakah mineral yang dia perlukan? Yes, kekurangan kalsium. Selain kalsium, together dengan kalsium, tadi some of you sebut phosphorus. Very good. Kalsium dan juga phosphorus. Okay, good. Next, saya nak tunjuk dekat awak disease. Contohnya macam ni. Ini pun famous. Ini penyakit apa? Anyone can tell me? Dia bengkak dekat sini. Yes, ini bukan beguk. This is not beguk. Beguk disebabkan oleh jangkitan virus. This is wrong. Selalu orang ingat macam tu. Oh, bengkak ni je beguk. Bengkak ni beguk. Tidak. We are talking about kekurangan nutrien. Ini ialah goiter. Nama dia ialah goiter. Goiter disebabkan oleh kekurangan apa? Yes. Disebabkan oleh kekurangan iodin. Benda ni selalunya dihadapi oleh orang yang duduk jauh daripada sumber laut. Contohnya dia duduk dekat atas bukit ke kawasan pergunungan. Sebab kita tahu iodin dia banyak dekat dalam makanan laut. Dekat dalam seafood, ikan. Okay? Jadi agak-agak apakah cara untuk kita punya government menyelesaikan masalah ni? Macam mana kita nak supply, takkan nak hantar ikan dekat diorang hari-hari dekat kawasan pergunungan? Yes, gunakan Food Panda, astagfirullah. Kita gunakan garam beriodin. Garam beriodin. Kalau pergi dekat pasaran, awak tengok dekat sini contoh, even brand Adabi melazatkan. Nampak tak dia tulis kat sini garam halus, dia tulis garam beriodin. Maknanya diorang akan tambahkan siap-siap iodin dekat dalam kita punya garam. Jadi bila kita guna garam tu, at least kita dapat supply iodin tu lah. Okay. Semua garam ada iodin tak? Tak, bukan semua. Ada garam yang tak ada garam yang ada. Okay, but most of the garam adalah sebenarnya. Beli je lah garam beriodin. Harga dia sama je sebenarnya, tak ada beza pun. Okay, macam mana dia nak beli garam tu? Dia kan duduk kat gunung. Garam cuba tanya mak awak, dia beli berapa bulan sekali? 2-3 bulan belilah sekali garam daripada nak beli makanan laut setiap hari. At least bila kita supply iodin dekat garam ni, dapatlah iodin tu. Okay, alright. Dah selesai guys. Itu ialah contoh-contoh minerals yang awak kena tahu dekat dalam badan. Okay, selesai untuk mineral. Boleh kita gerak ke bahagian yang terakhir. Daripada sayur-sayuran dan buah-buahan juga kita boleh jumpa food class ini. Yes, kita boleh jumpa pelawas. Pelawas kalau bahasa Inggeris kita sebut fiber. Itu fiber, bukan fiber. Okay. Okay, so pelawas ni macam tadi saya cakap, dia sebenarnya datang daripada sejenis karbohidrat juga, iaitu selulosa. Saya nak tanya dekat awak, dekat mana kita boleh jumpa selulosa dekat tumbuhan? Where can we find the cellulose? Dekat mana? Dekat mana? Yes, dekat cell wall. Very good. Kalau kata saya lukis sel tumbuhan, awak dah belajar kan? Bahagian yang paling luar dekat sini, this is dia punya dinding sel. Dinding sel or in English, cell wall. Jadi komponen tumbuhan dia menggunakan selulosa untuk membina dia punya cell wall. Jadi bila kita makan tumbuhan, makan sayur-sayur dan juga buah, of course kita akan makan sayur dia together juga. Okay? Jadi dekat sini, apa yang berlaku ialah kalau kanji, kalau starch daripada tumbuhan, kita boleh cernakan dia menjadi glukosa, kita boleh guna dia untuk energi. Tapi kalau selulosa, kita tak boleh cernakan dia. Dia akan masuk, kita telan, dia akan lalu dekat dalam badan kita, dia akan serap air, dia akan jadi bulky, dia akan jadi besar. So bila dia jadi besar, bila dia sampai dekat rektum kita ni, awak dah belajar tentang impulse kan? You have learned about impulse. Sekarang kita boleh relate dengan impulse. Dekat kita punya rektum,
Rektum ialah tempat di mana kita simpan kita punya tahi lah basically. Okay, tahi tak sopan. Kalau sains kita sebut tinja, okay, feces. So rektum is di mana kita simpan tinja. Rektum kita, dia ada reseptor regangan, stretch receptor. Di mana kalau tinja tu makin besar, rektum kita akan semakin meregang. Betul tak? So sampai satu tahap, bila dia meregang, dia akan dapat rangsangan. So bila dia dapat rangsangan tu, dia akan produce impulse, dia hantar impulse pergi ke otak, otak kita tafsir, okey, tahi dah banyak, kita perlu pergi toilet. Okey, so kita perlu pergi berak lah. Jadi, bila kita punya rektum tu cepat untuk meregang, dia tak sempat nak absorb banyak air tau. Sebab apa? Penyerapan air berlaku dekat kita punya usus besar dan juga dekat kita punya rektum. Jadi saya nak tanya awak, lagi lama kita simpan tinja dekat dalam tu, lagi banyak tak air diserap? Yes, lagi banyak air diserap. Bila air lagi banyak diserap, apa berlaku dekat tinja? Dia kering ke ataupun dia moist, macam moist chocolate cake tu? Dia akan jadi kering sebab kita dah absorb banyak. Okey, jangan. Jadi kita punya tinja dia akan jadi kering dan juga keras. Dia akan jadi hard and also dry. So, dia akan menyebabkan penyakit apa guys? Kalau orang yang kekurangan pelawas ni, yang tak boleh berak ni, dia akan kena sembelit ataupun constipation. Dari why dekat sini, fiber ataupun pelawas, dia menyebabkan kita mudah berak. Point dia, kita tak boleh cerna. Bila tak boleh cerna, kita telan, dia akan terus lalu pergi dekat rektum, dia berkumpul dekat rektum. So rektum kita cepat untuk dapat tinja yang banyak tu. So dia cepat hantar impuls pergi ke otak, kita cepat nak berak. Lagi lama simpan, lagi kering kita punya tinja, menyebabkan sembelit. Okay? Alright, so dah faham kepentingan pelawas ni. Ini ialah salah satu kelas makanan yang rakyat Malaysia sangat kurang. Sebab itulah kalau dulu before akses kepada rokok apa semua ni, kanser kolon ataupun kita kata kanser usus besar merupakan kanser nombor 1 secara statistik untuk rakyat Malaysia. Tapi disebabkan rokok whatever semua ni, jadi kanser peparu dia naik nombor 1, kanser kolon ataupun kanser usus dia jadi nombor 2. Salah satu punca kepada kanser kolon ialah kekurangan pelawas. Dia start daripada sembelit, dia develop menjadi buasir, hemorrhoid, daripada buasir dia develop boleh jadi kanser dan sebagainya lah. Okay? Alright. So nanti saya masuk ni dalam IG ke? Ya, saya akan upload dekat IG saya as usual yang mana saya conteng-conteng ni. Nak screenshot tak nampak lah kecil. I will upload to that. Payudara kanser nombor 1 untuk perempuan. Yang kanser peparu, yang kedua kolon ialah nombor 2 untuk lelaki. Okay? Alright. Okay dah selesai guys. Kita dah discuss 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas makanan. Yang terakhir dekat sini, of course lah ini kelas makanan apa? Air. So this is air. Okay. Jadi air dekat sini bukanlah kita kata air manis ke apa. We are talking about air as in air masak lah. Okay. Water. Okay guys. Dah selesai. Yang lain-lain semua boleh baca sendiri. Boleh tak kita bergerak ke bahagian yang kedua pada hari ini, iaitu food test. Can we go to food test guys? Boleh sebab ini kelas revision kan, so saya just nak saya nak bagi dekat awak formula, teknik untuk menghafal ujian makanan. Dekat bawah ni awak boleh tengoklah teknik dia, kejap lagi kita go through. Okay, so among all the 7 food classes, some of the food, sesetengah kelas makanan tu kita boleh uji dia punya kehadiran dia. Alright, yang pertama dekat sini, kita boleh uji kehadiran kanji ataupun starch. Macam mana nak uji kehadiran kanji? Before that saya nak tanya awak, boleh tak bagi tahu dekat saya contoh kelas makanan yang contoh kelas makanan pula. Contoh makanan yang mempunyai kanji. Example, yes. Contohnya macam nasi, ubi kentang, okay, potato, roti, okay. So dekat sini contoh.
saya ambilkan ubi kentang, saya blend ubi kentang dekat dalam blender bagi jadi dia dalam bentuk cair. Lepas tu ini saya punya ubi kentang. Ampayan kanji ataupun starch suspension ubi kentang saya. Lepas tu saya titikkan dengan larutan iodine solution. Saya nak tanya awak, original color of iodine yang mana satu? Which one is the original one? Yes, original dia ialah warna perang. Jadi, perang or in English brown. Kalau kanji itu hadir, apa yang berlaku? Dia akan bertukar menjadi biru. Biru saja tak cukup, awak kena tulis sama ada biru tua atau biru kehitaman. Biru kehitaman. In English, dia bertukar menjadi dark blue or blue black. Dark blue or blue black. Okay. So ini membuktikan bahawa kanji itu hadir. Contoh, kalaulah saya ambil dada ayam. I take a chicken breast, lepas tu saya blend dada ayam, saya masukkan dengan iodine. Apa akan berlaku? Apa akan berlaku kalau saya guna dada ayam? Yes, tiada perubahan. Tapi kalau sains, awak tak boleh jawab tiada perubahan. Awak kena cakap apa warna yang awak sedang nampak tu. Jadi awak kena kata kekal perang. You have to say remain brown. Baru betul So ingat benda tu Okey, kalau kata saya gunakan saya blend telur kuning pula. Saya blend telur kuning. Apa akan berlaku? Bila saya letak dengan iodine, dia akan kekal perang juga. It will remain brown. Sebab apa? Telur kuning dengan dada ayam tiada kanji. There is no starch in that food. Okay? Jadi dekat situ kita dah boleh proof lah. Buktinya dalam dalam potato ada kanji. Okay? Selesai bahagian pertama. Boleh saya gerak ke bahagian yang kedua? So kalau minum air masa makan baik ke? So far saya tak pernah lagi nampak bukti saintifik yang mengatakan tak boleh minum ketika makan. It's okay. Yang selalu saya tengok kenapa mak-mak larang anak-anak kecil dia minum masa makan sebab bila dia minum dia cepat kenyang. Jadi dia akan tinggalkan makanan dia, membazir dan tak cukup makan. So that's why mak-mak dia tak bagi minum masa makan. Habiskan makanan dulu baru minum. Okay. Alright. Okay, boleh kita gerak yang kedua. Yang kedua ialah untuk kehadiran glukosa. So contoh glukosa dekat sini, contohnya saya gunakan jus anggur, contoh. So dekat dalam jus anggur, grape juice, saya ada glukosa. Jadi dekat sini, kita akan gunakan ujian Benedict. Benedict ialah nama saintis, dialah yang perkenalkan ujian ni. Jadi kalau awak nak nama awak ada dalam buku teks, awak buatlah sesuatu yang baru dalam sains. Nanti jadilah nama ujian apa? Ujian Alia Irdina, contohnya nak menguji apa saya tak tahulah. Ujian Daniel Ilham contohnya. Okay, so ujian Benedict kita menggunakan larutan Benedict. Alright, so this is larutan Benedict. In English kita sebut Benedict solution. Okay, Benedict solution. So nak tanya awak guys, Benedict solution apa warna? Daniel Ilham crush saya. Daniel, ada orang crush dekat awak tapi saya tak nak bagi tahu siapa, cari sendiri. Malam ni tak tidur malam lah tu. Okay, what is the original color of Benedict solution? Yes, original color dia ialah warna biru. So this is the original. Jika ada glukosa, macam jus anggur ada glukosa, apa berlaku dekat larutan Benedict tersebut? Dia akan bertukar dari warna biru, from blue, dia akan menjadi, ini warna apa? Kita tak boleh kata merah sahaja, sebab kalau merah, warna dia macam ni. Tengok bawah ni. Yang ni warna merah. So that is not red, tetapi dia merah butter. Very good. Dia merah butter. Brick red. Tapi kan, yang ni dia bukannya dalam bentuk cecair Kalau kita tengok dekat dalam tu, dia ada macam serbuk-serbuk tau. Dia jadi macam serbuk, macam awak bancuh Milo dengan air sejuk macam tu. So serbuk-serbuk tu kita kata mendap. Kita kata mendapkan merah butter. Okay. So brick red mendapkan ialah precipitate.
precipitate. Apa benda mendatkan merah butter ni? Tiba-tiba butter ni jenama kasut butter ke apa butter ni? Okey, asal usul dia sebegini. Disebabkan dia bukan warna merah pure. Jadi nampak tak dekat sini? Batu bata yang British lah. Dekat UK kan dia selalu guna batu bata macam ni kan untuk buat bangunan. So this is merah bata. Dia macam warna merah a bit macam orange macam tu. This is kita kata brick red. Dia bukan orange tapi dia merah bata. Dia merah bata. Okey. Ini macam contoh dekat platform 9 quarter. Korang tahu tak? Siapa net dia tahulah. Okay, anyway, jom kita sambung. Okay, so katalah contoh. Saya ambil ubi kentang. So I take a potato, lepas tu saya blend potato, saya campurkan dengan Benedict. Apa berlaku kalau saya guna potato? Yes, jawapan dia akan kekal biru, remain blue. Apa dia punya reason? Sebab ubi kentang tiada glukosa. Tiada no glucose in ubi kentang. Tapi kalau contoh saya gunakan dada ayam pula. What happen if I blend chicken breast, dada ayam, saya campur dengan Benedict? Apa berlaku? Sama juga, dia akan kekal biru. It will remain blue. Sebab dekat dada ayam tiada glukosa. Jadi dia hanya akan bertukar menjadi mendatkan merah bata jika hanya ada glukosa. Okay guys? Alright, selesai. Next one. Sekarang kita dah uji kanji, kita dah uji glukosa. Apa contoh glukosa? Glukosa ni selalunya benda-benda yang manis dalam jus buah-buahan. Ini selalunya glukosa lah. Ataupun pernah tengok tak dekat awak pergi 99 Speedmart, dia ada glukosin. Alah yang warna biru tu, ni. Ataupun kadang-kadang awak boleh bancuh ni terus. Benda ni pun memang glukosa terus sebenarnya. Okey. Ataupun benda-benda manis lah, ataupun awak boleh test dekat atas diri awak. Kalau bertukar tu maknanya you are sweet lah. Tiba titik. Dah. Can we move to the next one guys? Kita gerak. Okay, next kita nak uji protein pula. Okay, untuk protein, dekat sini kalau dalam kita punya syllabus, selalunya kita akan gunakan what we call albumin. Kena tahu albumin, or in English albumin suspension. Apa maksud ampaian? Ampaian maknanya something yang pekat. Dekat dalam tu ada molekul albumin tu tengah duk terapung-rapung dekat dalam larutan tu. So dia pekat, kita panggil dia ampaian. Okey, albumin mana kita boleh dapat? Paling senang kita ambil telur putih mentah. Cuba ambil telur putih mentah. Dia bukan pepejal, tapi dia bukan cecair. Dia macam very likat macam tu, betul tak? So that's why we call it as suspension. Dekat dalam tu lah ada albumin tersebut. Okay, now untuk this one pula kita gunakan ujian yang saintis ni perkenalkan, iaitu Milon. Jadi kita gunakan reagent ataupun larutan Milon. Milon ni warna asal dia apa? What's the original color of Milon? Anyone? Warna dia ialah colorless. Dia tiada warna. Okey, dia tiada warna, or in English colorless. Jadi, kalau kita gunakan bahan-bahan yang ada protein seperti dada ayam, seperti albumin ataupun tahu, tempe, tofu, susu. So those substance mempunyai protein, apa yang akan berlaku dekat sini? Dia akan bertukar menjadi warna merah. Okey, nampak? So ini pure merah. Jadi kita tak kata dia mendapkan merah bata dah. Kita kata dia mendapkan merah sahaja. Okey. Mendapkan merah, or in English red precipitate. Red precipitate. Okey, selesai. Any question untuk protein? Jadi, kalaulah katakan saya blend dengan ubi kentang, saya letakkan dengan Milon, apa akan berlaku? Yes, dia akan kekal warna, dia akan kekal tiada warna.
tiada perubahan yang berlaku sebab dalam ubi kentang tu dia ada kanji, dia tidak ada protein contohnya. Okay, alright, very good. Reagent maknanya larutan yang bertindak balas. So awak boleh guna larutan Milon, awak boleh guna reagent. Reagent means something yang kita guna untuk menguji something. Itu maksud reagent. Okay, tak guna reagent pun tak apa, you can use larutan Milon pun boleh juga sebenarnya. Okey, selesai guys. Boleh kita pergi ke kelas makanan yang terakhir untuk kita uji. Yang last kali ialah ujian emulsi, emulsion test. Nate gapo emulsion ni? Okey, minyak. Minyak seperti minyak masak ke, minyak jagung ke, minyak zaitun ke, bila kita campur dengan air, adakah minyak dengan air akan bercampur? You dah belajar last year kan, disebabkan perbezaan ketupatan dan sebagainya, minyak akan terapung, air akan berada di bawah. Awak goncanglah macam mana pun, dia orang tidak akan bercampur. Tapi kalau saya letakkan etanol, etanol ialah sejenis alkohol. Alkohol ialah nama umum, etanol ialah a specific type of alcohol. Kita ada banyak jenis alkohol. Kita ada etanol, kita ada beer, whiskey, kita ada wine, itu nama minuman. Tapi ethanol kita ada methanol, kita ada all those inilah alkohol. Okey, bila kita campurkan etanol dengan minyak, apa berlaku ialah etanol ni akan menyebabkan minyak tu dipecahkan menjadi titisan kecil, small droplet. Kalau awak tengok dekat sini, this is water and this is minyak, tidak bercampur. Tapi kalau saya letakkan dengan etanol, cuba saya zoom in, nampak tak dekat sini? You can see titisan kecil minyak. Titisan kecil. In English kita sebut small droplet. Titisan kecil inilah yang kita panggil sebagai emulsi. This is what we call emulsi. Emulsi merujuk kepada titisan kecil minyak tersebut. Okey, bahaya ke etanol ni? Maksud awak bahaya dari segi apa tu? Alright, so dekat sini kita dah ada keempat kelas makanan. Now, saya nak tunjuk dekat awak cara mudah untuk hafal, tengok dekat bawah. Ingat ayat ini. Lepas ambil emak, kakak ikut, papa minum, gerai baru. Lepas ambil mak, kakak ikut, papa minum, gerai baru. Okey. Tak tahulah mak dia ikut sekali ke tak, I don't know about that story. So, lepas ambil emak ialah ujian untuk lemak, dia gunakan alkohol menghasilkan emulsi. Boleh ingat guys, apakah itu emulsi? Emulsi maknanya titisan kecil minyak ataupun small droplet of the oil. Okey, kakak ikut. K untuk kanji, I untuk iodine. Can you tell me guys keputusan dia? Kalau kanji tu wujud, dia akan bertukar dari warna apa? Dari warna perang menjadi biru tua. Okey, kakak ikut pergi mana? Kakak ikut papa minum. So untuk ujian protein, kita menggunakan ujian Milon. Can you tell me guys, Milon apa perubahan dia? Daripada tiada warna kepada mendapatkan bukan merah butter. Merah butter untuk Benedict, merah butter untuk glukos. Yang ni protein, mendapatkan merah saja. Okey. Alright, last kali kakak minum pula. Aduh, itulah duk hafal-hafal tiba-tiba lepas ambil emak, kakak minum, papa ikut. Aku dah confused. Janganlah confused. Ayat dia simple je pun. Amboi, tengok bila belajar tengok ayat simple dia rasa susah. Lirik lagu habis 12 lagu dia boleh hafal dari A to Z boleh pula kan. Dah tu bukannya lagu Melayu, lagu bahasa asing pula tu, contohnya macam tak naklah sebut bahasa apa, nanti saya kena serang dengan army. Tersebut pula dah. Lirik lagu bahasa asing boleh pula dia hafal kan. Yang ni dia buat kata susah. Bahasa Jepun contohnya, bahasa Korea Utara ke contohnya. Sebut Jarmi. Tak, gurau je. Okey, last kali. Gerai baru. Saya terbagi analogi ni pula. Guys, anak-anak, kita mampu menghafal surah-surah Al-Quran, betul tak kan?
surah apa kita hafal. Setiap baik perkataan ayat-ayat tu kita boleh hafal sebiji-sebiji walaupun kita tak faham maknanya kan. Jadi otak kita ni sebenarnya mampu untuk menghafal benda-benda macam ni. Okay. Alright, gerai baru G ialah untuk glukosa, B untuk Benedict. Can you tell me perubahan warna dia guys? Apa perubahan dia? Daripada biru menjadi mendakkan merah butter. Mendakkan merah butter. Dah siap. So, membantu tak agak-agak awak? This ayat ni insya-Allah membantu lah. Awak cuma kena hafal dia punya perubahan color-color dia ni lah. Okay. Alright, any question? Untuk siapa yang kata nak screenshot tadi tu, macam ni. You go to IG, my IG is public, no need to follow. I don't need any more follower. Dekat description IG saya tu ada link, tekan link tersebut, cari folder form 3 science, cari tarikh hari ini. Okay? And I will upload this dekat ni. Okay, lepas tu kan kita ada latihan dekat belakang ni. So saya akan letakkan jawapan dia dan awak check sendiri latihan dia. Is that okay? Boleh Alright guys. Saya ajar laju tapi masih laju sebab ini revision guys. Kalau topik baru, sebab tu saya kalau topik baru saya slow down a bit lah. So revision ni kita macam pap macam tu je. IG saya, kejap. IG saya ialah Hamidi Yusof. So that's my IG, my Facebook and also my TikTok. Tiba. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya guys? Gak ada ya? Okay, Twitter pun sama juga. Okay, kalau tak ada apa-apa, that's all for today. Hopefully awak mengisi masa awak sejam ini dengan benda yang berfaedah dan tajuk pasal kelas makanan semua ni adalah tajuk yang famous and I tell you. Sebab saya dekat sekolah, saya mengajar form 3. Bila keluar bab ujian makanan, dia orang akan macam macam tu sikit. So please pay attention dengan benda ni, tolong hafal. Saya tak nafikan memang perlu hafalan benda ni. Okay? Alright guys, thank you so much. I will see kepada yang bukan student saya, insya-Allah kalau ada ruang dan peluang lagi, kita akan jumpa lagi dalam session ilmu free ke kurung ajar ke semua tu. To my students, I will see you again next week untuk kelas kita macam biasa. Okay? Alright guys, bye-bye. Assalamualaikum. And siapa nak balik asrama lepas cuti ni, safe journey kepada back to your hostel. Okay? Bye. Kalau mix minyak dengan etanol apa jadi? Dia akan emulsi terbentuk. Oh ni. Jawapan dia ialah emulsi akan terbentuk. Emulsi akan terbentuk. Emulsion is formed. Nampak? Dia akan membentuk titisan kecil minyak tu lah. Lupa pula tulis jawapan dia, minta maaf. Okey dah. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para pelasian. Itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih kerana memilih perkhidmatan kami. Saya harap kami dapat membantu anda untuk berjuang demi masa hadapan. Saya, Trooper Fik dari Control Center MC Plus ingin mengucapkan semoga berjaya dan harap kita dapat berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Sekian daripada saya, terima kasih. Selain Korean, 안녕하세요 여러분. 나는 Trooper Fik from Control Center MC Plus. 이부엔. 근데 감사합니다. 네, 고마워 여러분. Adalah, saya tak mahir lagi pun. Alright, so that's all from me. Thank you so much everyone. Have a nice day. And korang lepas ni pun ada kelas juga yang akan ada. Yang akan ada mungkin ada, yang akan tiada mungkin tiada. So, I hope kita dapat berjumpa lagi dekat kelas yang akan datang ataupun di mana-mana sahaja. Kalau jumpa saya dekat luar ke, tegurlah saya. Trooper Fik, annyeong. Macam tu. So nanti saya cakap, annyeong. 누구세요? 누구세요 tu maksudnya, awak siapa? Macam tu. So korang semua boleh jawab, 나는, nama awak, tambah 입니다.